Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Buat pertama kalinya, Tanya Terus menemui anda. Kita membawa perbahasan isu, mencari punca permasalahan dan juga mungkin penyelesaiannya. Padat, ringkas dan berobjektif, kita membawa permasalahan berkenaan tentang isu jerebu rentas sempadan. Siapakah angkaranya dan apakah puncanya? Kita bersama dengan Profesor Dr. Fredulin Tajuddin Tangang yang juga merupakan pakar klimatologi. Apa khabar, Doktor? Kabar baik. Terima kasih menjemput saya ke Tanya Terus petang ini. Ya, kita terus tanyakan fakta dan juga data memang memberi gambaran. Ia objektif dan juga konklusif. Maka dalam kita melihat apakah antara punca jerebu dan bagaimana ia mencari suatu permasalahan angkara, jadi di manakah kita boleh letakkan jerebu rentas sempadan ini, punca dan juga fakta serta datanya? Kalau kita lihat data yang dibekalkan oleh Pusat Meteorologi ASEAN di Singapura. Ya. Data satelit mereka yang para penonton sebenarnya boleh mengakses data ini. Ya. Data satelit menunjukkan bahawa sepanjang bulan September, dari segi titik panas ya, dan juga intensiti kebakaran hutan, memang jelas menunjukkan bahawa banyak berlaku titik panas dan juga kebakaran hutan ini di kawasan Sumatera dan juga Kalimantan. Dan kebetulan fenomena jerebu ini kita alami agak teruk pertengahan bulan September dan juga minggu ketiga, minggu keempat ya, September. Sekarang pun kita masih ada, tapi mungkin alhamdulillah saya rasa bertambah baik ya. Apa ia akan berterusan? Tergantung kepada keadaan apa yang berlaku di bahagian selatan Sumatera dan juga di Kalimantan dan juga tiupan angin. Kalau kita lihat pertengahan dan juga minggu ketiga bulan September yang lepas, di mana kita banyak kawasan kita yang mengalami IPU yang agak tidak sihat ya. Walaupun kita sebenarnya berada pada musim perantaraan monsun, di mana tiupan angin, kalau musim perantaraan monsun, tiupan angin yang tidak berarah, lemah. Tapi kebetulan pada ketika itu kita ada taufan yang berada di kawasan berdekatan dengan Filipina. Jadi apabila berlaku taufan di kawasan berkenaan, secara tidak langsung akan mengukuhkan tiupan angin daripada selatan, daripada Sumatera dan juga daripada Kalimantan, dan itu membawa jerebu ke kawasan kita lah. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi keadaan cuaca mempengaruhi, walaupun kita dapat hujan yang musim monsun, perantaraan monsun ini, kita sebenarnya sebelah petang di kawasan, terutama di Kuala Lumpur ya, dan juga di bahagian pantai timur, pantai barat semenanjung Malaysia, biasanya kita mendapat hujan sebelah petang, lewat petang, angin yang, tapi kita masih juga mengalami jerebu lah. Jadi, tapi alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi, keadaan bertambah baik. Tapi itulah kemungkinan risiko kita mendapat jerebu ini kembali mungkin ada, sebab keadaan di Sumatera dan juga di Kalimantan ini mungkin berterusan kemaraunya, disebabkan oleh fenomena El Nino dan juga fenomena Indian Ocean Dipole. Ya. Fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole ini, ia seolah-olah kesan berganda dan memburukkan mungkin keadaan jerebu yang sedang dialami pada ketika ini. Apa betul. jangkaannya? Cik Ismail, betul ya. Keadaan ini mungkin disebabkan keduanya berlaku pada keadaan yang sama. Baik. Fenomena El Nino dan juga fenomena Indian Ocean Dipole berfasa positif, kita panggil positif IOD ya. IOD itu singkatan dia lah, Indian Ocean Dipole. Jadi apabila dua-dua fenomena ini berlaku serentak, jadi kesan kemarau, kekeringan di bahagian Sumatera dan juga Kalimantan itu pada ketika ini mungkin lebih kuat berbanding kalau El Nino saja. Jadi itu akan mendorong atau menyediakan
keadaan yang kering dan kalau berlaku kebakaran itu sukar dipadam. Terutama di kawasan Sumatera dan di kawasan Kalimantan ni, kita ada tanah gambut. Jadi kalau berlaku kebakaran itu kebakaran itu boleh berlaku sampai ke beberapa meter kedalaman tanah. Jadi itu mungkin sukar untuk dipadamkan dan bergantung pada keadaan cuaca. Kalau misalkan berlaku taufan lagi di Laut Cina Selatan ataupun di kawasan Filipina itu kemungkinan akan memperkukuhkan tiupan angin daripada selatan dan mungkin boleh membawa jerebu kawasan kita lah. Seolah-olah kita mempertaruhkan situasi dan keadaan persekitaran kepada perubahan cuaca, Doktor. Betul. Begitulah gayanya. Jadi isu keragaman iklim, isu corak tiupan angin ini di luar kawalan kita. Apa yang kita boleh kawal misalkan kegiatan guna tanah yang mungkin tidak mampan itu mungkin mendorong kepada kebakaran hutan dan sebagainya dan akibatnya jerebu rentas sempadan lah. Okey, kita akan lanjutkan perbincangan kita semuanya seketika nanti dalam Tanya Terus. Tanya itu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, ayah, cepat Taisai. Maaf deh, perempuan tanya. Halo? Cik, ya, hantar ni dulu eh. Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunggu apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Jadi memperkasakan ekosistem atlet, 12 juta ringgit disediakan kepada Majlis Sukan Negara untuk maksud tersebut. 50 juta ringgit untuk menyelenggara dan menaik taraf kemudahan belia dan sukan. Kerajaan akan terus menyediakan 50 juta ringgit bagi menggalakkan penganjuran acara sukan berprestasi tinggi. Bersua kembali dalam Tanya Terus, Dr. Fridolin berkenaan tentang jerebu rentas sempadan. Di sebalik isu perubahan iklim dan juga cuaca, apa penggunaan tanah yang tidak mampan juga memberikan kesan yang major ataupun dominan kepada masalah jerebu rentas sempadan ini? Kita maklum bahawa isu jerebu ni adalah isu yang berulang. Setiap kali El Nino berlaku, maka berlakulah isu jerebu rentas sempadan dan dia berkait dengan kebakaran hutan dan berkait dengan kegiatan guna tanah yang mungkin kurang mampan di negara jiran lah. Jadi apabila berlaku kebakaran hutan sedemikian disebabkan oleh sama ada pembakaran itu disengajakan ataupun itulah mungkin kaedah yang paling senang bagi mereka. Jadi dan kita ambil maklum bahawa di kawasan Kalimantan dan juga Sumatera ni, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah kawasan di mana tanahnya adalah bersifat tanah gambut. Ya. Jadi tanah gambut ni sebenarnya ada organic materials yang boleh terbakar dengan mudah dan dia kalau terbakar di beberapa meter kedalamannya sukar untuk kita padamkan. Jadi itu yang menyebabkan jerebu yang mungkin apabila keadaan cuaca bersesuaian, anginnya daripada selatan dan dia akan meniup ke kawasan kita. Jadi kita pun dapat jerebu lah. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita berada dalam musim perantaraan monsun. Kalau musim perantaraan monsun ini di pantai barat semenanjung Malaysia, terutama di Lembah Kelang, lewat petang kita kebarangkalian tinggi untuk hujan.
Ya. Tapi walaupun kita dapat hujan, kita jerebu masih ada. Jadi itulah saya rasa jerebu ni satu isu yang Masalahnya berulang. Tetapi berulang, ya. apa solusinya pada ketika ini? Saya rasa penyelesaiannya adalah kita harus bergerak kepada kaedah yang lebih mampan. Baik. Dari segi kita cuba elakkan untuk pembakaran hutan dan sebagainya. Jadi Realistik untuk dilaksanakan? ini melibatkan negara luar, ya, di luar daripada Malaysia. Jadi saya ingat saya percaya mereka juga berusaha ke arah begitu, ya. Tapi kemungkinan kawasan yang luas sebagai mungkin sukar untuk dilakukan, ya. Dan saya dipahamkan, ya, sebab saya juga banyak rakan-rakan di Badan Klimatologi Meteorologi Indonesia, kita panggil BMKG, ya. Mereka sebenarnya telah memberi amaran lebih awal tentang fenomena El Nino ni, lebih awal daripada kita. Memberi amaran kepada pihak-pihak yang mungkin boleh menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Tapi amaran itu diambil peduli? Harapnya begitu, ya. Tetapi realitinya kebakaran masih juga berlaku. Jadi saya ingat ada dua perkara di sini. Satu, perjanjian jerebu rata sepadan tu mungkin di peringkat ASEAN. Di peringkat ASEAN itu mungkin masih perlu dilihat semula dan diperbaiki bagaimana kitaran El Nino, kitaran jerebu ni kita boleh orang kata pisahkan, ya. Okey. Tapi kalau sebelum ni apabila berlaku El Nino, maka berlakulah jerebu. Memburukkan keadaan. Ya. Jadi kita harus lihat supaya bagaimana kita boleh memisahkan. El Nino ni satu fenomena semula jadi, ya. Keragaman iklim yang bersifat skala besar. Baik. Tak ada teknologi yang kita boleh tahan. Tetapi kalau kita boleh pisahkan kejadian jerebu dengan kebakaran hutan dengan El Nino ni, maka kita boleh hidup tanpa jerebu. Ya, yang penting kesedaran. Kesedaran, untuk menangani dan juga untuk memberi perubahan. Tapi itulah saya nak sebut di sini, Cik Ismail. Ya. Dalam kita asyik menuding jari kepada rakan negara jiran kita, kita juga harus bersedia bahawa bila sebut El Nino ni bukan hanya negara jiran kita yang akan terkena, ya. Dari segi kekeringan itu, dia bergantung kepada bulan dan juga musim. El Nino akan berterusan sehingga awal tahun depan. Jadi dalam kita bergerak ke hujung tahun dan juga awal tahun depan, kebiasaannya utara Sabah dan juga utara Sarawak dan juga Sabah akan mengalami kekeringan yang luar biasa, ya. Setiap kali berlaku El Nino yang kuat. Jadi apakah ini merisaukan? Pastinya, sebab kita juga akan biasanya akan mengalami kawasan kebakaran seperti di Sabah itu kita ada tanah gambut di Suluk. Baik. Itu amaran untuk kita semua. Terima kasih Doktor kerana bersama kami dalam Tanya Terus. Ini saja ruang kesempatan kita boleh bersama dengan Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih menyambut saya. Teruskan kesian anda bersama kami dalam Tanya Terus untuk edisi akan datang. Itu Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.